وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Sumaid, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur beliau dalam keafiatan dan ketaatan, fi khairin lutfin wa afiyah, dan manfaatkan kita dengan beliau dan ilmu beliau fi darain, amin Allahumma amin. Muka surat 7. Al-Khalil bin Ahmad mengatakan ada 4 kelompok orang. Seorang yang mengetahui dan tahu bahawa dirinya mengetahui dia adalah seorang alim, maka ikutilah dia. Seorang yang mengetahui tetapi tidak tahu bahawa dirinya mengetahui, dia adalah orang yang lalai, kerananya bangunkanlah. Seorang yang tidak mengetahui dan tahu bahawa dirinya tidak mengetahui, dia adalah orang yang meminta petunjuk, maka tunjukilah. Seorang yang tidak mengetahui dan tidak tahu bahawa dirinya tidak mengetahui, dia adalah orang yang jahil, maka tinggalkanlah dia. Pengarang kitab Iqdul Yawagid Al-Jauhariyah menyebutkan keterangan dari Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi yang mengatakan, aku bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad, apakah ilmu itu lebih luas daripada kejahilan ataukah kejahilan yang lebih luas daripada ilmu? Beliau menjawab, bagi orang yang mendalami, iaitu mendalami ilmu lebih luas daripada kejahilan. Adapun bagi yang tidak mendalami ilmu, kejahilan lebih luas dari ilmu. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan di dalam kitab Risalah Al-Mu'awanah, ketahuilah bahawa orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, lebih banyak bahaya yang kembali kepadanya dengan sebab ibadahnya daripada manfaat yang ia peroleh darinya. Berapa banyak ahli ibadah yang telah meletihkan dirinya dalam beribadah dan bersamaan dengan itu tetap melakukan maksiat yang menyangka bahawa sesungguhnya maksiatnya adalah ketaatan atau bukan merupa maksiat. Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi dalam bab Al-Wasaya dalam kitab Al-Futuhat mengisahkan seorang penduduk Maghrib yang sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang itu membeli keldai betina dan tidak menggunakannya untuk apa pun. Lalu seseorang bertanya kepadanya akan alasan ia membiarkan keldainya itu. Orang itu menjawab, aku membiarkannya semata-mata untuk menjaga kemaluanku dengannya. Ternyata ia tidak tahu bahawa menggauli binatang ternak adalah haram hukumnya. Ketika orang yang bertanya itu memberitahu bahawa perbuatannya itu haram, ia pun menangis sejadi-jadinya. Maka orang yang tidak mempelajari ilmu tidak akan mengetahui hukum-hukum ibadah dan mendirikan hak-haknya. Seandainya pun seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ibadahnya para malaikat di langit, tetapi dilakukan tanpa ilmu, ia tetap termasuk orang yang merugi. Kerananya setiap orang harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan meninggalkan sikap malas dan jenuh. Jika tidak, maka ia berada dalam bahaya kesesatan, kerana sesungguhnya kejahilan itu termasuk perkara yang paling buruk. Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, tanakkuru waqti awrathal huzna wal hamma wa kaifa wa ahlul waqti qad alhamul ilma ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbuhu ataha lahu min faidhi ifdalihi fahma. Kebodohan zamanku membawa kesedihan dan kegundahan. Bagaimana penduduk zaman telah mengabaikan ilmu. Aku heran dengan orang yang rela dengan kejahilannya, sedangkan Tuhan memberinya pemahaman
dari anugerahnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kat sini Al-Habib Zain menulis ataupun mengambil daripada ungkapan Al-Khalil bin Ahmad, seorang alim. Dia mengatakan bahawa manusia ni terbahagi kepada 4 golongan. Golongan yang pertama, dia orang yang berilmu dan mengetahui bahawa dia ada ilmu, maka dia seorang alim, ikutilah dia. Golongan kedua, dia mengetahui dia mempunyai ilmu, tapi dia tak mengetahui bahawa dia mempunyai ilmu, maka dia orang yang lalai, maka bangunkanlah dia. Yang ketiga, golongan ketiga, orang yang tidak mengetahui, iaitu tidak mempunyai ilmu, tapi mengetahui bahawa dianya tidak mengetahui ataupun tidak mempunyai ilmu. Dia tahu yang dia ni tak pandai, dia tahu yang dia ni tak ada ilmu, maka dia orang yang ingin menuntut ilmu atau meminta petunjuk, maka ajarkanlah dia, berilah ilmu kepada dia, berilah petunjuk kepada dia. Dan yang keempat, orang yang tidak ada ilmu ataupun tidak mengetahui, tapi pada waktu yang sama dia pun tak tahu yang dia tak tahu, maka dia adalah orang yang jahil, sehingga perlu ditinggalkan. Sebab dia tak tahu tu tak jadi masalah, tapi dia tak tahu yang dirinya tak tahu. Jadi sebab dia tak tahu yang dirinya tak tahu, kadang-kadang dia akan buat-buat tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan dia tak tahu yang dirinya tak tahu, jadi dia akan menganggap dirinya pandai dan tidak ingin belajar. Kemudian ditanyakan kepada satu orang syekh, adakah ilmu itu lebih luas ataupun kejahilan itu lebih luas? Maka dijawab, bagi orang yang menuntut ilmu, maka ilmu itu lebih luas. Adapun orang yang tidak menuntut ilmu, maka kejahilan adalah lebih luas daripadanya. La ilaha illallah. Makin kita menuntut ilmu, makin kita rasa diri kita ni tak ada ilmu. Tapi bila kita tak tuntut ilmu, kita tak tahu yang kejahilan tu lebih banyak daripada ilmu. La ilaha illallah. Sebab tu Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad mengatakan bahawa bahayanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu, kerana ilmu ni penting. Disebutkan dalam hadis, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang fardu bagi setiap orang yang beriman, setiap orang Islam. Seperti yang kita sebutkan, ilmu fardu ain daripada akidah, daripada fiqh, daripada ilmu tasawuf, yang mana cukup fardu ain terhadap ketiga-tiga ilmu itu, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akidah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagainya. Berapa banyak ahli ibadah yang telah meletihkan dirinya dalam beribadah, tetap melakukan maksiat yang menyangka bahawa sesungguhnya maksiatnya adalah ketaatan atau bukan merupakan maksiat. Ini baik daripada segi akidah, kejahilan daripada segi akidah, ataupun kejahilan daripada segi fiqh, ataupun kejahilan daripada segi tasawuf. Kejahilan daripada segi akidah, kita boleh ambil contoh orang yang membunuh kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Orang yang membunuh kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, seorang Islam. Orang yang membunuh kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib bernama Abdul Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Orang yang membunuh kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, seorang yang menghafal kepada Al-Quran. Akan tetapi disebabkan akidahnya terpesong, menganggap dengan dia membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Tengok betapa bahayanya kalau tidak mempunyai akidah yang benar, sehingga menganggap membunuh sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah, ahli keluarganya Rasulullah, orang yang menjadi khalifah kepada Rasulullah, orang yang telah dijanji syurga sewaktu mereka masih hidup di atas muka bumi ini, orang yang mempunyai banyak fadilah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka boleh menganggap membunuhnya sebagai satu mendekatkan diri, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Punya bahaya kalau akidah tu tak betul.
ekstrim. Macam mana boleh fikir, yakni memikirkan bahawa membunuh orang Islam itu sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Orang Islam biasa pun dah terpesong, ini kan lagi orang yang alim, orang yang ahli keluarga Rasulullah, orang yang khalifahnya. Walhasil yakni punya teruknya pemikiran seperti itu. Dan waliyadzubillah, sampai sekarang pun terkadang kita nampak ada orang-orang yang berfikiran ekstrim sehingga menganggap membunuh orang Islam itu satu kurbah, yakni hanya disebabkan mereka tak agree over certain akidah punya pendapat, jadi dia menganggap orang Islam tu kafir. Waliyadzubillah, maksudnya orang yang tak sependapat, sefahaman dengan dia, maksudnya akidah dia macam ni, orang lain akidah macam tu, dia anggap orang tu punya akidah salah. Wabakdin, bila dia anggap orang tu punya akidah dah salah, jadi dia rasa orang tu terkeluar daripada Islam. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Jadi bila dia anggap orang tu dah bukan Islam, jadi bagi dia halal lah untuk nak bunuh, sedangkan tak ada yakni mahu hakadha. Jadi penting mempunyai ilmu, baik daripada segi akidah. Jadi mereka melakukan ibadah, kononnya berjihad, tapi menentang orang Islam, jadi salah. Begitu juga melakukan solat, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari satu orang datang ke masjid Rasulullah bersolat, ataupun solat berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selepas dia habis solat, Nabi mengatakan, salli fa innaka lam tusalli, sembahyanglah kamu balik kerana kamu pada hakikatnya tak sembahyang. Yakni dia berdiri, dia rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara duduk sujud. Ini salat daripada awal sampai habis, pergerakannya betul. Tapi Nabi mengatakan, salli fa innaka lam tusalli, sembahyanglah balik kerana kamu pada hakikatnya tak sembahyang. Jadi dia pun sembahyang balik untuk kali yang kedua. Habis solat yang kali kedua, setelah dia cuba untuk memperbaiki solat dia lebih baik daripada solat yang pertama, jadi habis solat, harap-harap Nabi kata okeylah kan, pas. Sekali tengok tak pas, Nabi kata, salli fa innaka lam tusalli, sembahyanglah kamu kerana kamu tak solat, pada hakikatnya kamu tak solat. Jadi selepas dah kali kedua, dia pun kata, ya Rasulullah alim ni, ya Rasulullah ajarkanlah aku, kerana ni je yang sebaik yang aku mampu. Jadi Nabi SAW pun ajarkan dia bila sembahyang takbir macam mana, macam ni, wahakata. Jadi maksudnya perlu untuk mempelajari daripada hukum fiqah agar supaya solat itu diterima. Begitu juga dalam bab tasawuf, perlu ada ikhlas, perlu dipelajari tentang ikhlas, perlu dipelajari tentang riak, supaya bila kita solat tak riak. Berapa banyak dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan, kam min musallin laysa lahu min qiyamihi illa at-ta'ab wa sahar, berapa ramai orang yang solat, berdiri dalam solat tapi tak mendapat apa-apa kecuali kepenatan dan tidak tidur malam. Maksudnya dia bangun malam, qiyamul lail panjang-panjang, tapi tak dapat, sama ada kerana tak ada ilmu fiqah sehingga solat dia tak diterima daripada segi fiqah, ataupun bila dia bangun pagi, dia menganggap diri dia lebih hebat daripada orang lain kerana dia sepanjang malam beribadah, orang lain dia anggap tidur. Dia merasa dirinya bagus, dirinya hebat dari orang lain sebab dia sepanjang malam tak tidur beribadah kepada Allah. Jadi dia pandang orang lain, oh ni semua tidur malam tak bangun, subuh pun tak bangun ke tak bangun, dia sangka buruk kat orang lain. Jadi bila dia ada rasa riak ataupun ujub, maka tak diterima solat dia. Jadi penting yakni memperbaiki daripada kita punya ilmu, daripada segi akidah, daripada segi fiqah dan daripada segi tasawuf. Lebih banyak bahaya yang kembali kepadanya dengan sebab ibadahnya daripada manfaat yang ia peroleh darinya. Berapa banyak ahli ibadah yang telah meletihkan dirinya dalam beribadah dan bersamaan dengan itu tetap melakukan maksiat yang menyangka bahawa sesungguhnya maksiatnya adalah ketaatan dan bukan merupakan maksiat. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dan ju' wal 'atash, dan puasa. Antaranya yang disebutkan, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia mengumpat, berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia berdusta, berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi dia membuat penyaksian yang palsu, berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi
membuat tuduhan palsu dan sebagainya, maka perkara-perkara seperti itu membatalkan pahala puasa. Sebahagian ulama sampai mengatakan bahawa membatalkan puasanya terus. Tapi kita mazhab Syafi'i mengatakan ianya membatalkan pahala puasa tersebut. Jadi dia puasa tapi tak dapat pahala. Puasanya tu diterima daripada segi syarak lah, maksudnya tak makan, tak minum, tak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada segi zahir, tapi dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa tersebut daripada segi batin. Begitu juga orang berjihad. Nabi kata berapa ramai. Satu hari sahabat mengatakan, satu orang sahabat yang berjihad bersama Rasulullah, memerangi orang kafir, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di belakang safnya Rasulullah, tapi bila dia berjihad, dia punya niat untuk berjihad itu untuk mendapatkan harta rampasan. Jadi sahabat lain mengatakan, menyangka bahawa dia ni syahid, dapat pahala syahid. Akan tetapi Nabi SAW, Nabi menyebutkan rubba qatilin baina saffain Allahu a'lam biniyatih. Mungkin ada dua orang yang berperang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui daripada niatnya. Maksudnya apa? Maksudnya niat dia tu mungkin tak betul dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berada di belakangnya Rasulullah, safnya betul dan sebagainya, tapi niatnya salah. Dalam hadis lain al-qatil wal maqtul finnar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua orang yang berperang ataupun dua orang yang berbunuh-bunuhan. Nabi kata al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh berada di dalam Bismillah. Jadi Nabi menyebutkan al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh berada di dalam api neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami faham yang membunuh tu dalam api neraka sebab dia melakukan pembunuhan, tapi bagaimana pula orang yang dibunuh itu berada dalam api neraka? Maka Nabi mengatakan bahawa sebab yang dibunuh pun, kalau ada peluang nak bunuh saudara dia akan bunuh. Jadi dua-dua dah tukar. Anda dah tukar. Jadi kedua-dua tu harisan ala qatli sahibih, dua-dua tu nak bunuh yang lain, cumanya yang satu laki untung ataupun dapat peluang untuk bunuh, jadi dia bunuh. Wahakadha. Jadi penting untuk mempunyai ilmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Jadi disebutkan satu kisah di sini, satu orang yang simpan keldai untuk kononnya menjaga diri dia daripada melakukan maksiat. Tak tahu yang mendatangi daripada binatang itu adalah satu perkara yang haram. Sepanjang hidup dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk nak jaga kehormatan diri, dia buat benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang tidak mempelajari ilmu tidak akan mengetahui hukum-hukum ibadah dan mendirikan hak-haknya. Jadi nak menyempurnakan ibadah ini adalah dengan ilmu. Makin sempurna ataupun makin dalam ilmu kita terhadap hukum hakam, maka semakin sempurna ibadah kita terhadap ibadah tersebut. Seandainya seorang beribadah kepada Allah seperti ibadahnya para malaikat di langit, tetapi dilakukan tanpa ilmu, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi perlu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan meninggalkan sikap malas, iaitu menuntut ilmu yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Kemudian dalam catatan akhir ataupun footnote nombor 2 ni disebutkan tentang muka surat 9 tu, nombor 2. Saya hanya baca yang penting je. Yang nombor 2 tu disebutkan tentang Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdul Rahman As-Sagaf. Beliau seorang yang warak, iaitu berhati-hati dalam hal-hal yang syubhah.
Nak sebutkan kan, maksudnya nak jadi orang yang bertakwa ni, satu, tinggalkan perkara yang diharamkan, melakukan perkara yang diperintah, meninggalkan perkara-perkara yang makruh ataupun syubhah. Jadi itu sifat berhati-hati. Sifat berhati-hati ni maksudnya benda tu boleh nak buat. Ada ulama berbeza pendapat, setengah kata boleh, setengah kata tak boleh. Tapi sifat wara', berjaga-jaga, hatta ada ulama kata boleh, tapi sebab ada ulama mengatakan tak boleh, kita tinggalkan. Maka Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran ni orang yang bersifat wara'. Kerana rasa wara' yang dimilikinya, beliau tidak minum kopi, kerana kopi adalah sesuatu yang baru, iaitu tidak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjaga-jaga, padahal kopi itu kita tahu benda yang halal, cumanya tak ada di zaman Rasulullah, ataupun dia tak tahu macam mana Rasulullah minum dan sebagainya, maka ditinggalkan. Wahakadha orang-orang yang bersifat wara'. Sebab tu sahabat Nabi mengatakan bahawa kunna natruk, kami ni meninggalkan banyak daripada perkara-perkara yang mubah, takut-takut kami terjebak ke dalam perkara yang haram. Jadi sifat wara' ni satu perkara, dia bukanlah satu perkara yang maksudnya syariah tak paksa kita buat, tapi dengan kita bersifat wara'. Sebagai contoh, setengah kata duit interest ataupun duit dividen yang kita dapat, katalah letak dalam bank Islam ataupun dalam apa-apalah, saya takkan sebut nama, katalah ada ulama kata boleh, tapi bersifat wara', kita selagi mana ada ulama yang mungkin kata tak boleh, kita berjaga-jaga. Yakni kita tak miskin pun kalau tak ambil duit tu. Jadi duit-duit yang bersifat syubhah ataupun ada mukhtalafi, iaitu ulama berbeza pendapat sama ada boleh ataupun tak boleh, sebaiknya, maksudnya tak adalah nak kata tak boleh ambil, kalau nak ambil tak ada masalah sebab ada ulama yang kata boleh, tapi nak sebutkan di sini tentang wara', sifat berjaga-jaga. Jadi orang yang bersifat berjaga-jaga, dia akan cuba mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang ada mukhtalafi. Itu sifat wara'. Beliau telah membaca kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 25 kali. Kitab itu juga dibaca murid-muridnya di hadapannya sebanyak itu pula, iaitu 50 kali khatam baca kitab Ihya Ulumuddin. Kita baru baca satu kali kitab Bidatul Hidayah, kecil je. Kitab Bidatul Hidayah tu kita baru baca sekali. Dia baca kitab Ihya Ulumuddin yang kalau translation bahasa Melayu tu rasanya ada dalam 8 atau 10 jilid. Subhanallah, kalau kita dapat baca sampai habis, itu luar biasa. Kalau dapat baca sekali pun dah cukup bagus dah. Ni dia baca sepanjang hidup dia kurang lebih 50 kali. Itu satu kitab lah yang dia dah baca 50 kali. Kitab-kitab lain Allah Ta'ala alam. Dan untuk nak sampai kitab Ihya tu, biasanya akan ada kitab-kitab lain yang dibaca sebelum tu. Wahakadha as-salihin, dan mereka mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah, dan juga sifat wara' seperti ini kerana mereka mempunyai ilmu yang bermanfaat, dan mendapat ilmu manfaat itu daripada kitab-kitab seperti ini, kitab karangan Imam Ghazali dan sebagainya. Kemudian kalau kita baca nombor 4 tentang Muhammad Sahal bin Abdullah Tasturi, nama dia. Dia lahir pada tahun 200, meninggal 283. Dikatakan bahawa dia ni mula diajarkan zikir oleh pakciknya daripada umur 3 atau 5 tahun. Maksudnya daripada kecil dah ditrain pakcik. Maksudnya penting kalau kita ada ahli keluarga yang berilmu, dapat pakcik yang ada orang alim, dapat makcik yang alimah dan sebagainya. Jadi anak-anak kita ataupun anak-anak saudara tu dah boleh ditrain, dah diajar. Jadi Sahal bin Abdullah Tasturi ni masa umur dia kecil diajar oleh pakcik dia sebelah mak, Khalid, dia punya Khal, untuk berzikir. Jadi daripada kecil dia dah, pakcik dia bagi dia zikir untuk amalkan. Jadi setelah beberapa lama dia kata dia amalkan zikir tu, 5 tahun kot, bukan 3 tahun, daripada umur 5 tahun dia amalkan zikir tersebut. Jadi sampai dia rasakan kelazatan. Jadi bila dia dah rasakan kelazatan, dia minta zikir yang lebih daripada pakcik dia. Wahakadha, naik sikit sehingga dia menjadi orang yang alim dan salih, iaitu seorang imam, seorang sufi, seorang yang berzuhud, pemuka orang-orang arif. Disebutkan di sini Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi mengatakan beliau memiliki ucapan-ucapan yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang baik, dan kaki yang kokoh dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya orang-orang yang telah sampai kepada Allah dan membantu orang lain untuk sampai kepada Allah, iaitu sampai keridaan, mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima,
Khalil bin Ahmad tadi yang menyebutkan tentang manusia ini terbagi kepada 4 golongan. Dia ni orang dilahir pada tahun 100 lepas hijrah, meninggal dunia pada 170 hijrah. Imam dalam ilmu bahasa dan sastra, guru kepada Imam Sibawayh, iaitu pakar ilmu Nahwu. Ini orang yang belajar Nahwu, yakni tata bahasa dalam bahasa Arab, akan kenallah Imam Sibawayh dengan Imam Khalil bin Ahmad. Naam, kurang lebih. Lepas tu yang lain-lain. Naam, kalau kita tengok buku surat sebelah nombor 8 tentang Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ni famous, orang alim, tapi bukunya dilarang untuk baca sebab kalam dia tinggi. Bukunya dilarang untuk orang-orang yang macam kita kan, beginner, intermediate ni, untuk baca. Sebab apa? Sebab ilmu kalam dia tinggi. Beliau menulis sekitar 400 kitab. Di antara yang paling terkenal adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah. Subhanallah, kita nak tulis satu kutayib, ini risalah ringkas pun mungkin tak tahu dapat tulis tak. Ini 400 kitab ditulis sepanjang hayatnya. La ilaha illallah. Naam. Kemudian muka surat seterusnya, yang kedua, hadis-hadis mengenai keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ketahuilah sesungguhnya agama Islam ditegakkan berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kerana itu tidak semestinya seorang Muslim jauh dari cahaya ilmu. Iaitu jangan seorang Islam itu jauh daripada cahaya ilmu, bahkan mesti mengambilnya dari warisan Nabi. Kerana sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi dan wakil para Rasul. Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka dia dijadikannya faham tentang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak ada yang lebih utama untuk digunakan dalam beribadah daripada memahami ilmu. Beliau juga bersabda, satu orang faqih, iaitu alim, lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid, iaitu ahli ibadah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu kerana senang, iaitu gembira dengan apa yang dilakukannya. Dan sesungguhnya makhluk yang berada di langit dan di bumi, bahkan sampai ikan-ikan di air, meminta ampun bagi seorang alim. Dan keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, iaitu ahli ibadah, adalah seperti keutamaan bulan dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Dan sesungguhnya para ulama pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, melainkan hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, berarti dia telah mengambil keuntungan yang besar. Para ulama berbeza pendapat mengenai makna para malaikat menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu. Yang pertama ni, yang ada pendapat yang mengatakan bahawa itu merupakan kiasan dari sikap tawaduk para malaikat terhadap para penuntut ilmu dan kekhusyukannya. Yang kedua, ada pula yang mengatakan bahawa maksudnya adalah menahan diri dari terbang untuk turun dan hadir bersama penuntut ilmu. Sekarang ni para malaikat tak terbang sebab ada majlis ilmu, dia stop terbang, duduk bersama penuntut-penuntut ilmu. Moga-moga niat kita ni benar untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, jadi malaikat akan duduk bersama kita. Pendapat lain mengatakan bahawa maksudnya adalah penghormatan dan pengagungan bagi penuntut ilmu. Mereka macam guard lah, macam askar kan. Kita ada apa, Allahumma salli ala Muhammad, ada escort. Mana-mana kita pergi akan ada malaikat untuk escort kita sebagai tanda menghormati penuntut ilmu. Pendapat lain lagi mengatakan bahawa maksudnya adalah membawa dan menolong penuntut ilmu untuk mencapai tujuannya. Al-Habib Zain mengatakan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam ketaatan, saya penulis mengatakan bahawa makna terakhir yang dikuatkan oleh cerita Syekh Ahmad Abu Al-Ja'di, bahawa ketika Syekh Abdullah Ba'abbad dan saudaranya mendatanginya, maka Said Ahmad mengambil barakah dan mengusap kaki keduanya dan menyuruh mereka meletakkan kaki-kaki mereka di atas salah satu anggota tubuhnya. Mereka berdua lalu bertanya kepadanya, mengapa engkau lakukan itu sedangkan kami mendatangimu untuk mengambil berkah darimu dan mengambil manfaat daripada ilmu dan akhlakmu?
Syekh Ahmad menjawab, aku tidak melakukan itu melainkan kerana aku melihat para malaikat menghamparkan sayapnya bagi kalian, dan aku melihat kalian meletakkan kaki di atasnya, iaitu di atas sayap. Maka aku menginginkan keberkahan dan mengambil berkah dari tempat-tempat yang disentuh oleh sayap malaikat. Demikian yang disebutkan dalam kitab An-Nahril Mawrud. Adapun ilham yang diberikan kepada haiwan untuk memohon ampun bagi seorang alim, ada pendapat yang mengatakan bahawa sesungguhnya haiwan diciptakan untuk kebaikan dan manfaat bagi para hamba. Dan para ulama mereka lah yang menjelaskan tentang yang halal dan haram dari haiwan-haiwan itu, dan yang berpesan agar berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Demikian yang disebutkan oleh Ibnul Jamaah dalam kitab At-Tazkirah. Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah ditanya tentang manfaat yang diperoleh ikan dari seorang alim hingga ikan memohon ampun baginya. Maka beliau menjawab, orang alim yang sesungguhnya apabila dia beramal dengan ilmunya dan mengajarkannya kepada manusia, memerintahkan orang melakukan kebaikan dan melarang mereka dari kejahatan, Allah meridai hamba-hambanya dan menurunkan rahmat dengan keberkahan ketaatan, iaitu amal saleh, dan menurunkan hujan yang bermanfaat bagi semua haiwan termasuk ikan di laut. Semua itu berkat ilmu dan seruan orang alim. Seorang alim juga menyeru agar orang berbuat baik kepada haiwan dalam segala keadaannya, termasuk ketika menyembelih binatang yang harus disembelih, dan ketika membunuh binatang yang boleh dibunuh, dan melarang mencincangnya. Dengan demikian jelaslah mengapa segala sesuatu meminta ampun untuk seorang alim, termasuk ikan yang ada di laut. Demikian keterangan dari kitab An-Nahril Mawrud. Nah, daripada awal ni disebutkan yang disebutkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa sabda Rasulullah, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka dijadikannya faham tentang agama. Jadi orang yang mempelajari ilmu agama ni dikehendaki, yakni Allah berkehendak yang baik untuk dia. Satu hari kalau kita faham satu masalah agama, satu kebaikan yang Allah berikan. Satu hari kalau kita faham 5 masalah agama, 5 kebaikan yang Allah berikan. Anggap kita dapat faham masalah agama, contohnya ayat Quran, sama ada kita hafal ataupun kita baca, ataupun kita faham, ataupun kita amalkan, ataupun kita sampaikan, itu semua merupakan kebaikan yang Allah berikan, yang tak dapat nak dibandingkan dengan perkara-perkara yang ada di atas muka bumi. Kadang-kadang mungkin sebagai orang yang menuntut ilmu ataupun yang menjadi orang alim, mungkin kita tak mendapat daripada perkara dunia yang didapati oleh orang-orang lain. Tapi pada hakikatnya kekayaan yang Allah berikan kepada orang yang ada ilmu agama itu jauh lebih bernilai daripada perkara-perkara yang dimiliki oleh orang-orang yang diberikan dunia. Maka akan tetapi kita ni tak. Sebab tu dalam hadis lain disebutkan bahawa orang yang telah diberikan Al-Quran, yakni dipilih untuk membaca Al-Quran, ataupun dipilih untuk menghafal Al-Quran, ataupun dipilih untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran, kalau dia merasakan pemberian dia tu kecil berbanding apa yang Allah berikan kepada orang lain daripada perkara-perkara dunia, maka dia telah seakan-akan kufur nikmat. Dia mengecilkan pemberian Allah. Kerana apa? Tak ada pemberian yang lebih besar daripada mempunyai ilmu terhadap Al-Quran. Tapi kita rasa, kita kalau hafiz Al-Quran, daripada kecil pun bila nak belajar hafiz Al-Quran, nanti family akan tanya, nanti dah besar nak jadi apa, nak belajar apa, nak makan apa. Alhamdulillah sekarang ni pun masih makan nasi yang sama juga, tak ada beza. Makan nasi biasa, basmati, biryani, semua pun dapat juga, Alhamdulillah. Maksudnya kadang-kadang kita dirisaukan tentang perkara-perkara dunia. Mungkin takut tak ada rezeki, tak boleh nak provide untuk keluarga dan sebagainya. Akan tetapi pada hakikatnya yang diberikan oleh Allah, yakni orang yang dipilih oleh Allah untuk mempelajari daripada ilmu agama ni, merupakan satu nilai yang besar. La ilaha illallah. Mungkin kita tak dapat nak belajar ilmu agama sewaktu kita kecil, tapi masih tak terlambat. Nothing is late to do the right thing. Dan perkara yang paling baik sekali adalah untuk menuntut ilmu agama. Jadi hatta zaman sekarang ni, mungkin kita dah umur 40, 50, 60, mafi muskilah, masih ada masa untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan selagi mana kita berniat untuk menuntut ilmu, kita dapat pahala fadilat penuntut ilmu.
barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga dia kembali ke rumah dia. Maka walaupun kita tak duduk kat madrasah, kita pergi ulang alik, pergi majlis ilmu, kita pergi kuliah ilmu dan sebagainya, pengajian ilmu, tak ada jadi masalah. Kita masih, selagi mana niat kita tu betul untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasulullah juga bersabda, tidak ada yang lebih utama untuk digunakan dalam beribadah daripada memahami agama ataupun mempunyai akal fikiran yang baik untuk memahami ilmu agama. Maksudnya kita punya senjata yang paling kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan memahami ilmu agama. Maksudnya mempunyai ilmu dan menggunakan ilmu tersebut untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu satu orang faqih, satu orang yang ada ilmu ni lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu. Sebab orang yang tak ada ilmu ni, dia beribadah nak kena goreng dengan syaitan senang je. Syaitan goreng dia senang. Tapi orang yang ada ilmu ni, walaupun dia tidak beribadah, tapi ditakuti oleh syaitan. Bahkan disebutkan nafasnya orang alim ataupun orang yang alim dan mengamalkan ilmunya lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang sedang beribadah, daripada orang ahli ibadah yang sedang beribadah. Satu kisah yang famous disebutkan, satu hari satu orang abid tengah solat dekat masjid. Dia sembahyang di sebelah orang alim yang sedang tidur. Jadi syaitan nak mendekati orang yang tengah sembahyang ni, tapi dia tak boleh nak dekat. Jadi syaitan yang lain tanya, kawan dia tanya, kenapa kau tunggu kat sini? Apa kau buat? Kata, aku sebenarnya nak kacau orang tu tengah sembahyang, tapi disebabkan ada orang alim yang sedang tidur sebelah dia, yang mana nafas dia tu seakan-akan membakar aku. Nafas dia membakar aku. Maksudnya aku tak boleh nak dekati orang yang tengah sembahyang disebabkan nafas orang alim. Jadi semakin alim dan semakin arif orang tu, kesan dia, protection dia semakin kuat. Sebab tu kita bila duduk dekat dengan orang alim, dekat kita rasa kita berada di tempat lain. Sebab apa? Bila kita sendiri, syaitan senang kacau. Tapi bila kita duduk dengan orang-orang alim, orang-orang salih ni, kita rasa macam kita berada di alam lain. Sebab apa? Sebab penjagaan diorang lebih kuat daripada kita. La ilaha illallah. Bayangkan sahabat-sahabat Nabi yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Disebutkan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hatinya sentiasa berzikir kepada Allah, syaitan tak boleh dekat. Dan bila syaitan dekat, dia akan syaitan seakan-akan kena sampuk dengan orang yang berzikir ni, seperti mana manusia pun terkena sampuk dengan syaitan, kena gangguan syaitan. Seperti mana manusia boleh terkena gangguan syaitan, yakni manusia yang lalai boleh terkena gangguan syaitan, maka syaitan yang mendekati orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah, syaitan tu boleh terkena sampuk. Sehingga akan dikatakan, apa hal syaitan tu? Oh, dia kena sampuk dengan manusia, dia mendekati orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakala. La ilaha illallah. Sebab tu duduk dengan orang-orang salih ni penting. Duduk dengan orang salih, duduk dengan orang yang alim yang mengamalkan ilmu ni sangat penting. Dan baru ni kita dikejutkan dengan berita pemergian satu orang alim yang dipanggil, digelar Pak Sumit. Satu orang alim, satu orang salih. Dan bila satu orang meninggal dunia, yang nak gantikan balik tempat dia tu susah. Bayangkan ilmu dia dah berapa tahun dia mengamalkan dengan ilmu dia, berapa tahun dia telah beribadah dengan ilmu yang sempurna yang ada pada dia, berapa banyak doa, berapa banyak istighfar, berapa banyak amal ibadah yang dilakukan oleh beliau. Bila dia tak ada, siapa nak gantikan tempat beliau? Berapa banyak amalan yang dah dilakukan, berapa banyak kehadiran hati dan khusyuknya hati dia bersama Allah yang telah diberikan kepada dia. Bila dia meninggal dunia, hilang. Siapa nak ganti tempat? La ilaha illallah. Sebab tu ilmu ni tidak diambil kecuali diambil oleh para ulama dengan kematian, diwafatkan, diambil nyawanya para alim ulama. La ilaha illallah. Nah, kemudian disebutkan tentang satu hadis yang menyebutkan orang yang menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya
untuk menuju syurga, dan para malaikat akan menghamparkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, dan segala makhluk di langit dan di bumi, hatta ikan-ikan di air meminta ampun bagi seorang alim. Kalau ada siapa-siapa yang pernah pergi ataupun tengok Discovery Channel tentang ikan di laut, subhanallah, yakni jenis ikan dia banyak. Satu jenis ikan bila diorang swim sekali pun dah banyak, subhanallah. Jadi kita tak boleh nak bayangkan berapa banyak malaikat ataupun berapa banyak makhluk Allah, yakni tu tak masuk lagi makhluk yang di langit, di bumi. Malaikat di langit pertama lebih banyak daripada bumi, yang kedua lebih banyak daripada yang langit pertama, yang di langit yang ketiga lebih banyak daripada yang kedua, dan sebagainya sampai ke atas. Kemudian ada Sidratul Muntaha lagi ataupun Baitul Ma'mur. Maksudnya semuanya beristighfar untuk orang alim. Jadi subhanallah, orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan dengan ilmunya, luar biasa dia punya pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak nampak lah. Ni perkara-perkara zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib, perkara-perkara yang terkait dengan al-ghaib yang kita tak nampak. Disebutkan di sini para malaikat menghamparkan sayapnya sama ada untuk menunjukkan bahawa mereka merendah diri di hadapan penuntut ilmu, ataupun mereka tak terbang sewaktu ada majlis ilmu berjalan, ataupun sebagai satu tanda pengagungan kepada penuntut ilmu, ataupun untuk membantu penuntut ilmu itu mencapai tujuannya. Kalau tujuannya adalah syurga ataupun keridaan Allah, maka mereka akan dibantu oleh para malaikat. Satu hari satu orang syekh didatangi oleh dua orang anak murid. Syekh Ahmad ni guru, didatangi oleh dua orang, Abdullah Ba'abad dengan saudaranya. Jadi bila dua ni datang, guru ni yang suruh dua anak murid ni untuk letakkan kaki dia dekat salah satu anggota tubuh badan dia. Untuk apa? Untuk mendapat keberkatan. Sebab guru ni sama ada secara memang fizikal Allah bagi dia nampak anak murid dua orang ni berjalan di atas sayap-sayapnya para malaikat sehingga dia nak ambil keberkatan, ataupun dia meyakini daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia nak ambil, sebagai guru dia nak ambil barakah daripada murid-murid, sedangkan dulu pun dia dah pernah mendapat keberkatan tersebut, tapi punya mereka iaitu masyhad, dia punya penyaksian terhadap keberkatan tersebut besar sehingga dia ambil keberkatan daripada anak murid tersebut. Kemudian disebutkan kenapa haiwan pun diberikan ilham untuk beristighfar kepada seorang alim. Kerana para ulama ni mereka yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi bila manusia melakukan kebaikan di atas muka bumi ini, tak melakukan kerosakan, maka haiwan-haiwan akan terselamat. Sebagai contoh, sekarang ni kan habitat haiwan-haiwan banyak dah berkurangan. Sebab apa? Sebab ala kulli hal, apa-apa sebab yang menyebabkan habitat mereka berkurangan. Jadi kalau para alim ulama mengajarkan manusia untuk melakukan kebaikan dan tak melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, maka haiwan akan selamat, sama ada di atas daratan ataupun di lautan. Dekat lautan orang membuang toksik dan sebagainya tanpa without responsible dan sebagainya, maka mereka melakukan kerosakan. Bila ada kerosakan, haiwan-haiwan akan mati. Tapi bila tak ada kerosakan, haiwan-haiwan akan hidup dan sebagainya. Dan banyak berlaku kerosakan sebab tamakan dunia. Banyak berlaku kerosakan di atas alam ini disebabkan ketamakan terhadap dunia, sehingga berlakunya dilepaskan bom, dilepaskan nuclear weapon dan sebagainya. Jadi bila orang melakukan kerosakan ataupun mereka cinta kepada dunia secara berlebih-lebihan sehingga mendatangkan kerosakan yang mana akan menjejaskan haiwan-haiwan. Jadi bila ada orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, maka mereka didoakan oleh haiwan-haiwan tersebut. Allah meridai hamba-hambanya dan menurunkan rahmat dengan keberkatan ketaatan, iaitu bila manusia banyak melakukan amal salih, maka rahmat akan turun. Makin banyak amal salih dilakukan, maka makin banyak rahmat akan turun. Antaranya rahmat, contohnya hujan yang bermanfaat dan sebagainya, yang akan mendatangkan manfaat kepada haiwan-haiwan.
Naam, seorang alim juga menyuruh agar orang berbuat baik kepada haiwan dalam segala keadaannya, termasuk ketika menyembelih binatang yang harus disembelih, ketika membunuh binatang yang boleh dibunuh, melarang mencincangnya. Maksudnya kita orang Islam semuanya dah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta nak bunuh binatang, nak sembelih haiwan kurban, ambil pisau yang paling tajam, bagi dia minum sebelum nak sembelih, kemudian tak bagi dia nampak. Yang ini semua ni diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita tak takutkan binatang. Rasulullah ni sifat rahmah, sifat kasih sayang dia kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga disebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba ar-Rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ni bila dia jalan di atas muka bumi ni, yamshuna 'alal ardi hauna, tak ada jalan stamp the feet kuat-kuat. Bila berjalan pun dengan lemah lembut, padahal bumi, tanah tak ada pun rasa sakit pun bila jalan dengan kuat. Tapi nak tunjukkan orang yang ada ilmu, orang yang bersifat tawaduk, hatta dia jalan dengan penuh lemah lembut, hatta dia berjalan dengan penuh lemah lembut. Naam, hatta dalam peperangan, subhanallah, kita tahu peperangan Uhud, Nabi SAW tak biarkan mayat-mayat musuh bergelimpangan di atas medan peperangan. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang mana pada waktu itu berada dalam keadaan penat, bulan puasa dan sebagainya, korek tanah untuk tanamkan mayat-mayat mereka. Bahkan kita dalam peperangan, kita diajarkan untuk tidak membunuh orang yang melarikan diri. Contohnya dia berpaling daripada medan perang, kita diperintahkan untuk tak bunuh dia daripada belakang. Kita tidak diperintahkan untuk apatah lagi nak bunuh orang-orang yang berumur ataupun kaum wanita, anak-anak berada di rumah, mereka-mereka yang berada dalam rumah ibadah walaupun mereka bukan seagama dengan kita. Ini semua dah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punyanya rahmat, punya hebatnya agama kita, yakni semuanya dah diajarkan. Yakni tujuan kita berperang kerana mereka tak nak terima Islam dan nak berperang dengan kita. Tapi kalau mereka tak nak berperang dengan kita, kita tak jadi masalah. Kisah satu hari Nabi SAW sedang berehat di bawah berteduh bawah satu pokok. Kemudian ada seorang nak bunuh Rasulullah SAW, ambil pedang Rasulullah, kemudian hunus kepada Rasulullah SAW. Jadi orang ni tanya, siapa yang boleh halang aku daripada kamu, wahai Muhammad? Nabi pun dengan tenang jawab, Allah. Jadi orang tu terperanjat sehingga terjatuh, terlepas pedang. Nabi pun grab pedang tu, dan Nabi pula hunus kepada orang tersebut. Dikata, sekarang ni siapa yang boleh halang kamu daripada aku? Orang tu mengatakan, jadilah orang yang bila berkuasa dia bersikap adil ataupun bersifat baik kepada orang yang berada di bawah kuasanya. Maka Nabi mengatakan, kamu masuk Islam, kamu akan selamat. Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku tak akan masuk Islam, tapi aku tak akan berperang dengan kamu. Maka Nabi lepaskan. Ini orang nak datang bunuh Rasulullah, Nabi boleh maafkan. Tak ada dosa yang lebih berat daripada dosa membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bersifat rahmah, boleh terima orang yang nak bunuh Nabi ni, dah terang-terang nak bunuh Rasulullah. Bila dia cakap dia tak akan berperang dengan Rasulullah, Nabi terima dia punya cakap. Orang yang bukan Islam, orang yang sanggup nak bunuh Rasulullah, Nabi terima cakap dia. Kita kadang orang lain cakap, kita tak cakap, oh ni orang ni susah sikit nak percaya kot, kita ada buruk sangka kan. Padahal boleh nak baik sangka, tapi kita pilih untuk berburuk sangka. Sehingga orang yang nak bunuh Rasulullah tadi, bila dia balik dekat kaum dia, dekat orang penduduk dia, orang tanya dia, kenapa kau sampai lambat? Dia cakap, aku datang daripada sebaik-baik manusia. Jitu min inda khairin nas, aku datang daripada sebaik-baik manusia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Jadi kita ni diajarkan dengan berbaik dengan jiran, berbaik dengan ahli keluarga, berbaik dengan kaum kerabat, dengan binatang, dengan haid, semua kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, tidak ada satu kebaikan melainkan aku dah tunjuk jalannya dan aku telah buka pintunya buat kamu, dan tidak ada satu keburukan melainkan aku dah halang kamu dan aku telah menutupkan jalannya buat kamu. Jadi tak ada
bas kita tengok Quran, kita tengok sunnah, insya-Allah semua kebaikan ada di situ dan semua keburukan yang telah dilarang dah ada dah kat situ. Tapi kita manusia nak juga kononnya fikiran orang yang bukan Islam tu lebih baik daripada fikiran orang Islam. Apa yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam tu lebih baik daripada apa yang dilakukan. Tapi sebenarnya segala kebaikan tu dah ada dalam agama Islam. Kita yakin dengan tak yakin sahaja. Saya penulis, iaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, mengatakan bahawa istighfar ikan di laut bagi seorang alim adalah ketika masih hidup dan setelah matinya hingga hari kiamat. La ilaha illallah. Kerana ilmunya tetap bermanfaat hingga hari kiamat meskipun seorang alim telah mati. Terdapat dalil mengenai kemuliaan ilmu dan para ahli ilmu, dan bahawa seseorang yang diberi ilmu bererti telah diberikan keutamaan yang sangat besar. Hal itu dikuatkan oleh sabda Nabi SAW, para ulama adalah warisan para nabi, mereka dicintai makhluk yang berada di langit dan dimintakan ampun oleh ikan-ikan di laut sampai hari kiamat. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi menyebutkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Bila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah dia punya amal ibadah, pahala dia akan terputus, kecuali dalam 3 jalan. Ilmu yuntafa' bih, ilmu yang dimanfaatkan, sama ada dia ajarkan ilmu, dia tuliskan ilmu, dia post benda-benda yang baik sehingga orang mengambil manfaat, sama ada di Facebook ke, di IG ke dan sebagainya, ataupun dia mengajarkan, mendidik anak-anak kecil sehingga anak-anak kecil itu membesar dalam kebaikan, kemudian mengamalkan kebaikan tersebut dan kemudian menyampaikannya. Wahakala, ilmu yang dimanfaatkan. Wasadaqatun jariyah, dan sedekah yang berterusan, sama ada dengan kita bersedekah, kita infak, kita wakaf, kita bagi hadiah, apa-apa jalan kebaikan yang diberikan manfaat, maka kita akan mendapat pahala daripada perkara tersebut. Waladun salihun yad'u lahu, ataupun kita meninggalkan anak-anak yang salih yang mendoakan kepada kita. Sebab tu perkara yang paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak adalah ilmu agama, kerana dengan ilmu agama itu mereka akan tahu untuk berbakti kepada ibu dan ayah. Kadang-kadang ibu dan ayah dah spend banyak duit untuk sekolahkan anak-anak tersebut, dimasukkan tadika yang terbaik, dimasukkan sekolah yang terbaik, susah payah nak dapatkan sekolah yang terbaik, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti, kadang-kadang bayar lagi private untuk nak dapatkan pelajaran yang terbaik dan sebagainya. Akan tetapi tidak diberikan ilmu agama ataupun dididik dengan akhlak kenabian, maka waliyazbillah, bila dah berjaya lupa. Bila anak tu dah berjaya, waliyazbillah, tidak dijaga, tidak dihormati anak, bahkan disakiti, bahkan lebih teruk daripada itu, kadang-kadang dibiarkan ibu dan ayah tersebut dihantar ibu dan ayah dekat rumah orang tua dan sebagainya. Maka setelah berapa banyak susah payah yang dilalui oleh ibu dan ayah, tapi kerana tak diberikan ilmu tersebut, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, maka itu yang menjadi asbab anak tersebut tidak berjasa kepada ibu dan ayah. La ilaha illallah. Naam, waladun salihun yad'ulah. Jadi 3 perkara ni yang akan menjadikan asbab pahala kita berterusan: ilmu, sedekah dan juga anak. Kadang-kadang mungkin kita tak ada anak sendiri, tapi kita jaga, kita didik anak orang lain pun jadi asbab. Setengah orang alim dia tak ada anak, maksudnya tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan, tapi maksudnya dia didik dekat madrasah anak-anak orang lain sehingga menjadi orang alim, orang yang berguna, orang yang bermanfaat, maka pahalanya berterusan juga dapat kepada dia. Man dalla ala khairin kafa'ilih, kata Rasulullah, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahalanya. Bayangkan pahala yang Rasulullah dapat sampai sekarang. Rasulullah ajarkan kepada sahabat Nabi ajar kepada tabi'in, pahala sahabat dan pahala tabi'in dapat. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in pun dapat. Sekarang ni, sampai sekarang ni, majlis kita duduk sekarang ni dengan berkatnya menangis Rasulullah, dengan berkatnya doa Rasulullah, sampai kita diberi taufik untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kita tahu fadilat menuntut ilmu, kita tahu fadilat itu, fadilat ini, semua dengan berkat Rasulullah. Maka setiap saat darjat Rasulullah naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak boleh nak bayangkan betapa tingginya dan betapa besarnya pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukan hanya untuk umat ni, bahkan hatta para nabi yang datang sebelum Rasulullah, pada hakikatnya mereka itu nuwab bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kalau nabi diturunkan di zaman mereka, maka mereka terpaksa ikut Rasulullah. Telah diambil janji para nabi, kalau nabi diturunkan di zaman mereka, mereka kena ikut Rasulullah. Maksudnya mereka itu berdakwah kepada umat mereka bagi pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pahala seluruh umat nabi, seluruh anak Adam ni semuanya pahalanya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. InsyaAllah kita akan sambung perenggan yang terakhir ni pada pengajian yang akan datang. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang berilmu, jadikan kita orang-orang yang mengamalkan daripada ilmu yang bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala dudukkan kita bersama orang-orang yang berilmu dan mengamalkan dengan ilmu mereka. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama dan memuliakan daripada ilmu, dan juga orang-orang yang berilmu, yang orang-orang yang mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak kita, zuriat keturunan kita sampai hari kiamat daripada orang-orang yang mempunyai ilmu agama, yang mengamalkan dengan ilmu tersebut dan membantu daripada agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqir bir ridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala al-ali al-kiram shurafa wa 'ala sahbil masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.